Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kelas kita, itu kelas pendidikan kesihatan, dan hari ini untuk makluman semua kita akan masuk ke tajuk katakan tidak secara berhemah. Itu dalam muka surat 92. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, ada baiknya kita akan baca doa sebelum belajar. Okey, murid-murid, terutamanya murid Islam, cikgu harap kamu bersedia untuk bacaan doa dan tadah tangan dulu. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita dah baca doa sebelum belajar. Jadi sekarang kita akan mulakan kelas kita dan cikgu harap kamu bersedia dengan peralatan belajar, terutama sekali buku teks pendidikan kesihatan tahun 4 dan terus buka pada muka surat 92. Muka surat 92. Jadi untuk muka surat 92 ni kita akan jumpa tajuk katakan tidak secara berhemah. Kita sambung yang tajuk kita sebelum ni, masih lagi dalam tajuk pengantunan kanak-kanak kan. Jadi dalam muka surat 92 ni kita akan sambung sikit lagi, iaitu katakan tidak secara berhemah. Apa dia yang nak dikatakan dalam tajuk ni? Okey, tajuk ni sebenarnya dia membincangkan tentang bagaimana ataupun apa caranya untuk kita mengelakkan daripada menjadi mangsa pengantunan kanak-kanak. Okey, jadi dalam buku ni kalau kamu buka muka surat 92, kita akan jumpa tajuk katakan tidak secara berhemah. Kita jumpa satu gambar apa tu? Gambar lebah kan? Gambar lebah tu cakap apa? Kita baca sama-sama, okey? Baik. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan pengantunan seksual kanak-kanak? Bagaimanakah cara untuk mengelakkan pengantunan seksual kanak-kanak? Okey, jadi benda ni kita akan bincang dalam tajuk ni. Okey, baik. Kita tengok sebelah dia tu. Ada yang sebelah dia tu kan, tulisan yang warna hitam tu. Okey, kita baca sama-sama. Kamu boleh mengelakkan pengantunan seksual kanak-kanak dengan berkomunikasi secara berhemah tetapi tegas seperti contoh di bawah. Dekat tu dia bagi contoh tu. Macam mana kita nak cakap pada seseorang itu yang kita rasa dia ni dia nak buat apa ni, pengantunan seksual kanak-kanak ni. Apa yang perlu kita cakap pada dia? Okey, boleh? Okey, lepas ni kita akan tengok satu persatu. Apa benda, bagaimana caranya kita nak cakap pada orang yang kita agak dia ni cuba nak melakukan pengantunan seksual kanak-kanak terhadap kita. Okey? Baik, murid-murid. Keadaan yang pertama, okey, dalam contoh-contoh yang diberikan tu, dalam keadaan situasi yang pertama, jika
ada seseorang mengajak kamu makan atau minum secara bersendirian dengan kamu. Macam mana kita nak tolak ajakan dia tu? Okey. Mengajak kamu makan atau minum secara bersendirian. Tiba-tiba kamu duduk seorang-seorang, ada seorang yang kamu tak kenali, tiba-tiba dia ajak kamu makan ataupun minum dengan kamu secara bersendirian, bersama dengan dia je, tak ada orang lain. Apa yang perlu kita buat? Okey, dekat sini dia bagi cara. Okey, kita jawab apa dekat orang tu? Okey, jawab dah elok-elok. Terima kasih, saya sudah makan. Tolak pelawaan dia dengan cara yang baik. Jangan tolak cara-cara yang kasar. Okey, kita kena pandai bermain bahasa dengan dia. Okey, baik. Jadi jawab apa tadi? Jawab elok-elok dengan dia. Terima kasih, saya sudah makan. Saya tak maknanya dengan cara tak langsung dia pun tahu yang kita ni tak nak terima pelawaan dia. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, murid-murid, kita tengok situasi yang kedua pula. Okey, apa dia? Dalam buku kita baca sama-sama, okey? Baik. Okey, memberi kamu hadiah atau barangan tanpa sebab tertentu. Orang ni kamu tak kenal. Tiba-tiba dia datang, dia bagi kita hadiah tanpa sebab apa-apa pun. Kan? Kita tak ada kejayaan apa-apa pun, kan? Tiba-tiba datang seseorang yang kita tak kenal. Masa tu kita tengah-tengah duduk bersendirian dekat taman ke, dekat mana-mana ke, datang seorang ni, dia bawa kamu hadiah, dia bagi dekat kamu hadiah tu. Dia nak bagi, dia cakap. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, dekat sini dia bagi tips ataupun cara bagaimana kita nak tolak pemberian dia. Okey, kita nak cakap apa? Dalam buku ni, dia ada contohlah untuk kita. Okey, kita jawab, terima kasih, tetapi ibu saya tidak membenarkan saya menerima hadiah tanpa pengetahuan dan kebenaran mereka. Kita tolak dengan baik. Okey, kita cakaplah dengan dia, terima kasih. Contoh kalau pakcik, kalau dia ni seorang yang lebih dewasa daripada kita, contohnya pakcik ke apa kan. Pakcik, terima kasih pakcik, tapi mak saya tak bagi saya terima apa-apa barangan, apa-apa hadiah daripada orang yang saya tak kenal. Kita tolak dengan cara yang baik. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, murid-murid, situasi yang ketiga. Kita baca sama-sama dalam buku. Okey, mengajak kamu bermain bersama-sama secara bersendirian. Tiba-tiba datang orang yang lebih dewasa daripada kita, tak kira lelaki ataupun perempuan, tiba-tiba dia ajak kita, dek, jom kita main sama-sama dekat mana-mana kawasan ke, tempat orang yang tempat yang tak ada orang. Dia ajak pergi berlari ke hujung padang sana ke, tempat yang tak ada orang. Apa yang perlu kita buat? Okey, jadi dekat di sini dia ada bagi cara bagaimana kita nak tolak ajakan orang tersebut. Cakap apa? Okey. Minta maaf, saya terpaksa pergi sekarang. Abang dan kakak saya sedang menunggu di sana. Kita berlakon. Cakap dengan dia, kita berlakon dengan dia bahawa ada abang ke kakak kita ke sedang tunggu dekat hujung sana. Ataupun ayah kita sedang tunggu dalam kereta ke. Ataupun kita cakap saya dah nak balik ni. Saya tak boleh ikut kakak ke abang ke. Kan? Macam tu kita tolak dia dengan cara yang baik. Kenapa kena tolak dengan cara yang baik? Ada sebabnya. Sebab kadang-kadang seseorang penjenayah itu, bila kita bertindak kasar dengan dia, dia pun akan bertindak kasar dengan kita. Kita kena pandai bermain bahasa, kena pandai menyelesaikan masalah dengan cara yang berhemah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Baiklah murid-murid, itu antara contoh-contoh bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita terperangkap dalam situasi
pengantunan seksual kanak-kanak. Itu dia bagi 3 contoh bagaimana kita nak mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini terhadap kita. Jadi sekarang cikgu ada sedikit informasi untuk kamu. Dalam buku tu dia ada sebut beritahu ibu bapa kamu atau orang yang dipercayai sekiranya ada orang cuba mengganggu keselesaan dan ketenteraman kamu. Jangan berdiam diri dan terpedaya. Okey, baik. Di sini dijelaskan bahawa sekiranya kita ni sentiasa diganggu oleh seseorang yang kita tak kenal, jangan simpan, jangan rahsiakan dalam diri. Okey, cepat-cepat bagi tahu orang yang boleh kita percayai, terutama sekali ibu bapa kita, supaya ibu bapa kita boleh mengambil tindakan yang sebaik-baiknya. Okey, sebab perkara sebegini kalau kita biarkan, ia mendatangkan satu bahaya yang cukup menakutkan lah, kan? Sebab kita tak nak sebagai kanak-kanak, sebagai murid sekolah diperlakukan oleh orang-orang yang tidak yang bertanggungjawab secara sesuka hati dia. Dia nak culik kita, dia nak pegang kawasan badan kita yang tidak sepatutnya, kan? Kita tak naklah macam tu berlaku terhadap diri kita, kan? Okey, di sini tadi kita dah bincang ada beberapa perkara, kan, bagaimana kita nak elakkan daripada terperangkap dalam situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Okey. Baiklah murid-murid semua, seperti biasa di hujung kelas kita, cikgu akan bagi kamu sedikit tugasan untuk minggu ini, iaitu apa dia tugasan dia? Senang saja, tak banyak. Okey, baik. Salin semua cara-cara bagaimana untuk mengelakkan pengantunan kanak-kanak ke dalam buku tulis pendidikan kesihatan tahun 4. Salin saja tadi cara-cara bagaimana kita nak mengelakkan daripada apa? Cara-cara untuk mengelakkan pengantunan seksual kanak-kanak. Ada berapa tadi? Ada dekat dalam buku ni kita tengok balik ada 1, 2, 3. Okey, ada 3 cara-cara bagaimana untuk kita mengelak daripada pengantunan seksual kanak-kanak. Itu saja untuk minggu ni, dan di sini cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid tahun 4 kelas cikgu kerana sudi menonton video ini daripada awal hingga akhir. Dan di sini cikgu sudahi kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.